أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أما بعد. Jutaan terima kasih kepada Tuan Pengerusi, seluruh ahli jawatan kuasa Masjid Al-Muhaimin atas kesudian menjemput dan menerima kehadiran saya sementara saya ada 4-5 hari di Melaka ni, bermula program-program Jaim yang tu banyak. Alhamdulillah kita masih dibangunkan oleh Allah Ta'ala dengan doa yang selalu kita baca, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji kepada Allah kita lontarkan atas kehidupan baru selepas kita dimatikan dalam tidur kita, kemudian dibangunkan semula agar kita menyedari bahawa di penghujung kehidupan kita hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Tapi ruginya sayang tuan-tuan dan puan-puan, kadang kita tidur dah 70 tahun tidur, doa tidur tak hafal-hafal. Hidup dah 82 tahun, bangun tidur 82 tahun, doa bangun tidur belum hafal lagi. Entahlah 80 tahun apa yang kita buat. Kadang-kadang maka orang masjid ni mungkinlah takut orang masjid pun tak hafal juga. Kan? Kenapa? Sebab kadang-kadang dengan doa itulah yang menzahirkan keberkatan dan kerahmatan dalam kehidupan, insya-Allah. Baik, nama saya Amran bin Yusuf, dalam IC Cik Amran bin Mat Yusuf. Nombor IC 700517025671. Umur 53 tahun, cuma nampak macam 63 tahun, nampak tua sikit. Saya lahir di Kuala Keting, Sungai Petani, Kedah. Kemudian merantau ke Kuala Lumpur dan sekarang ni tinggal di Bukit Beruntung, Selangor. Alhamdulillah semenjak 25 tahun tinggal di Bukit Beruntung, tak pernah rugi lagi. Sebab Bukit Beruntung sangat memberi keberuntungan. Atas muka bumi Allah tak ada yang rugi. Bangun tidur datang masjid dapat pahala, duduk dalam taman syurga dapat pahala, Pak Imam jadi imam mengendalikan solat lebih besar pahalanya, AJK masjid datang buka pagar masjid besar pahalanya. Kejap lagi kadang-kadang lepas ceramah ada makan lagi seronok. Contoh. Maka tak ada satu pun yang rugi. Tapi manusia sentiasa memilih untuk rugi berbanding keuntungan yang disediakan oleh Allah Ta'ala. Kata-kata pembukaan tadi itu, bila mana kita menyebut antara kita ni dibangunkan oleh Allah, dalam Al-Quran ada 2 jenis roh. Boleh rujuk dalam surah Az-Zumar pada ayat 42. Kita akan jumpa bagaimana Allah menceritakan 2 jenis roh yang Allah genggam, Allah pegang. Satu roh, yakni manusia yang seperti kita, tidur, waktu kita tidur Allah genggam roh kita, dan esok pagi Allah lepaskan kembali dalam jasad kita. Satu lagi roh Allah genggam dan Allah tidak lepaskan, yakni melainkan pada hari kebangkitan nanti. Jadi kita masih beruntung, dan Alhamdulillah keberuntungan itu kita manfaatkan di pagi yang bahagia ini, insya-Allah. Saya melihat kepada poster kuliah subuh pagi ini ada tajuknya masjid adalah nadi kesatuan ummah. Mau tak mau, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah
bersama dengan para sahabat ataupun bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, mereka mula daripada Makkah pergi ke Madinah. Sebelum masuk Madinah, singgah di Quba terlebih dahulu, dan Nabi tak buat banglo penginapannya. Yang Nabi buat adalah Masjid Quba. Kenapa Nabi buat masjid? Kerana nak menyatukan antara muhajirin dan juga ansar bersatu di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala dan memulakan Islam punya dakwah dan perkembangan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alhamdulillah, tadi disebut masjid kita 3 tahun 3 tahun umurnya. Alhamdulillah, dapat masjid punya cantik. Dari jauh kita nampak kegemilangannya. Masuk dalam, ya Allah, rasa selesa sangat-sangat. Maka beruntunglah orang yang dapat anugerah masjid-masjid secantik ini. Semalam saya pergi ke Masjid Al-Ansariyah, Lubuk Redan. Masjidnya masjid lama, kalau yang kecil tu kat tengah tu je. Ceramah nak buat tak cukup orang ramai, terpaksa pasang kemah buat ceramah di luar. Tapi alhamdulillah, orang sini dapat anugerah masjid yang baik. Jom kita imarahkan. Baik, kalau kita melihat kepada fungsi masjid, saya melihat kepada tulisan para ulama, maka awal dulu ayat Al-Quran jelas mengatakan orang yang berulang datang ke masjid ini, saksikanlah mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama dalam ayat Al-Quran pada surah At-Taubah surah 9 pada ayat 18. Memang Allah selalu sebut begitu. Allah sebut a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul azim. Apa kata Allah? Allah kata hanya yang layak memakmurkan atau mengimarahkan atau menghidupkan masjid rumah Allah ini adalah man amana billah. Orang yang berulang ke masjid dengan bermatlamat untuk beramal ibadah, melakukan solat jamaah seperti mana dilakukan oleh baginda Nabi SAW, terbukti Allah bagi tauliah kepada dia, yakni man amana billah. Mereka itu adalah orang yang beriman kepada Allah. Dia nampak perintah Allah dalam Quran, maka dia nampak amalannya Nabi, maka dia ikut perintah Allah dan sunnahnya Nabi, maka dia itu terbukti dianugerahkan tauliah oleh Allah. Dia orang beriman. Bukan hanya beriman kepada Allah dan wal yaumil akhir, kerana dia tahu di yaumil akhir dia tak ada roundabout nak patah balik. Dia tak boleh buat U-turn. Kalau dia tak ibadat di dunia, maka rosak binasa. Jadi sebelum dia mati, dia bersiap melakukan ibadah dengan berulang ke masjid melakukan ibadah seperti mana dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang ke masjid, maka mereka buat apa? Wa aqamas salah. Dalam masjid ni, inilah tujuan pertama, dia punya pembinaannya adalah untuk mendirikan ibadah salat jamaah, yang di mana ibadah salat jamaah itu menyatukan antara satu sama lain sehingga orang Islam menjadi kukuh kerana silaturahim yang dimulakan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan tengok beberapa tulisan para ulama. Dan
di sini juga berlakunya wa ataz zakah. Tuan-tuan, puan-puan, Nabi pernah solat zuhur atau asar. Sahabat kata la adri, aku tidak pasti sama ada zuhur ataupun asar. Nabi solat pada hari itu, Nabi solat dalam keadaan yang agak laju. Sedangkan sifat solat Nabi, kalau tuan-tuan baca, saya selalu buat kursus ibadah solat ni. Sifat solat Nabi, solat zuhur, bacaannya antara 80 hingga ke 120 ayat setiap hari. Setiap hari. Solat zuhur 60 hingga ke 80. Solat asar 40 hingga ke 60. Solat isyak 20 hingga 40. Dan yang paling pendek adalah solat maghrib. Tapi solat asar yang sepatutnya 40 hingga 60 itu, pada hari itu Nabi mudahkan solat. Cepat betul Nabi solat. Selesai saja Nabi solat, Nabi bergegas masuk ke dalam biliknya. Kita faham Masjid Nabawi ada satu pintu khas, bilik Nabi, kemudian masuk ke masjid. Maka Nabi masuk, kemudian tak berapa lama Nabi keluar balik. Dan sahabat terus tanya, ya Rasulullah, cepat betul solat asar hari ini, kenapa ya Rasulullah? Kata Nabi, ketika aku solat, tiba-tiba aku teringat ada orang bagi zakat dan belum aku sampaikan kepada asnaf yang berhak menerima. Jadi aku bagi dulu kepada sahabat, suruh pergi hantar. Jadi di masjid juga adalah pusat perkembangan ekonomi Islam, yakni melalui ibadah zakat. Allah sebut aqamas salah wa ataz zakat, kesempurnaan. Orang yang berhubung dengan Allah, zakat menghubungkan manusia dengan manusia. Kalau hubungannya dengan Allah cantik tapi dengan manusia tak cantik, bermaksud hubungannya dengan Allah tak cantik. Dia je perasaan cantik. Itu. Maka hati-hati. Baik, sebab itu dalam kita boleh rujuk, tuan-tuan puan-puan senang balik nanti, rujuklah dalam surah At-Taubah pada surah ke-9 pada ayat yang ke-18. Allah bagi anugerah mereka yang berulang alik ke masjid ini, mereka adalah orang yang beriman. Cuma betulkan niat kita. Niat tu kenapa? Datang ke masjid bukan kerana kita nak dilantik menjadi AJK masjid, bukan. Kita datang ke masjid satu saja, lillahi ta'ala. Kalau dilantik, kalau mampu, jangan tolak. Kerana jaga rumah kita pun dapat pahala, tambah jaga rumah Allah. Allahu Rabbi, besarnya pahala. Ini tu keindahannya. Basuh tandas rumah kita pun dapat pahala, tambah-tambah basuh tandas di masjid lagi besar pahalanya. Dan wahai AJK sekalian, janganlah cepat merajuk dengan komplain para jemaah. Sabar-sabar je lah. Kan orang tua merajuk buruk rupanya. Jadi jangan merajuk. Komplain tu perkara biasa dah. Ya, zaman Nabi dulu dah ada komplain. Ini belum start sebenarnya, baru mukadimah ni. Kan situ. Baik, ada satu hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nabi SAW memerintahkan satu kelompok sahabat dan diangkat, dibai'ah seorang menjadi ketua dan imam perjalanan dan imam salat. Keluarlah kalian untuk berdakwah, musafir. Musafir. Maka hidup kita ni musafir, tuan-tuan. Ya, hidup kita musafir. Zindagi eksafir esohana, tu hidup kita. Zindagi eksafir es. Kehidupan kita itu adalah sebuah perjalanan yang indah. Maka sahabat dengan diketuai oleh seorang imam ni, mereka keluar berdakwah. Tuan-tuan tahu, imam ni yang dilantik oleh Nabi, dia solat. Ketika dia solat, apa jadi? Ketika dia solat, Allahu Akbar. Kemudian imam ni suka baca. Baca apa? Dia baca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa
walam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat pertama itu surahnya, rakaat kedua itu surahnya. Nanti solat lain pula, qul huwallahu ahad. Sebelum rukuk baca surah lain dulu. Dah rukuk masuk rakaat kedua, qul huwallahu ahad. Sebelum rukuk surah lain dulu. So dia double dengan surah Al-Ikhlas. Pergi pula sekali lagi baca alam nashrah, qul huwallahu ahad. Rakaat kedua wattini wazaitun, qul huwallahu ahad. Pendek kata, imam tidak pernah meninggalkan surah Al-Ikhlas dalam solatnya. Maka makmum mula komplain. Itu saya kata kaki komplain bukan zaman ni, zaman Nabi dulu. Para sahabat dengan kita perangainya lebih kurang aja, kan? Maka tu imam ni dikomplain, makmum berkumpul beritahu tu imam, udah tak ada surah lain ke? Asyik qul huwa je dibacanya. Maka imam kata, aku suka baca tu, aku suka sangat-sangat surah ni, aku suka sangat-sangat, lekat dalam jiwa hati sanubariku. Tapi kalau korang tak suka aku jadi imam, korang je lah jadi imam. Kan? Maka orang tak berani lah jadi imam disebabkan dia telah dilantik oleh Nabi. Maka terpaksalah terima ketidakmahuan mereka itu. Semasa dalam musafir, balik selesai ke Madinah, imam ni balik ke rumah, rindu ke isteri dengan anak-anaknya. Tapi puak yang tak berapa setuju ni, tak puas hati, balik jumpa Nabi dulu. Ya Rasulullah, tolong tegur tu imam kita tu. Kan perangai kita banyak macam tu. Tolong tegur tu imam kita tu. Kenapa? Imam kita asyik qulhu, qulhu, qulhu. Udah surah orang mati. Itu kan kita baca gitu kan, tak ada kan baca qulhu. Maka Rasulullah kata tabayyun terlebih dahulu. Apa tabayyun? Cari pencerahan terlebih dahulu, jangan jatuh hukum. Maka Rasulullah kata kamu jumpa dengan imam kamu dan tanya apa benda yang dia buat tu kat mana dan mengapa. Maka mereka pun bila dah Nabi suruh, dia pun pergilah. Wahai imam, ni Rasulullah suruh tanya, kenapa suka baca qulhu? Maka tu imam kata, aku bila sebut saja qul huwallahu ahad, maka aku rasa aku akrab dengan Allah Subhanahu wa taala. Makin kukuh iman aku, makin pemurah Allah taala aku rasa dalam itu. Maka semakin aku baca, semakin kekal dan teguh imanku kepada Allah taala. Sahabat yang tak puas hati balik pergi jumpa dengan Nabi, cerita macam mana tu imam jawab. Kata Nabi SAW, kamu sekali lagi pergi dengan tu imam tu, bagi tahu dengan dia jawaban daripada aku. Imam tu kata dua kalimah. Kalimah dia adalah aku suka dan akrab dengan Allah, dan aku jatuh cinta kepada Allah dengan surah itu. Apa Nabi jawab? Balik pergi jumpa dengan imam tu, kalau itulah yang dia kekal, maka yang pertama, sebelum dia jatuh cinta kepada Allah, Allah dah lama jatuh cinta pada dia. Dan yang kedua, bacaan dia itu adalah bacaan yang membawa dia dakhalal jannah, masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita nak cerita kat mana? Nak cerita bahawa kaki komplain ini bukan zaman ni je. Jadi AJK kena sabar. Sabar je lah, insya-Allah. Okey, ni baru nak mula. Tadi sebelum mukadimah. Okey, baik. Tulisan-tulisan para ulama-ulama muktabar berhubung ketika mengendalikan masjid. Ya, berhubung ketika mengendalikan masjid, ada yang dia kata ini kena buat, ini jangan buat. Kita ambil mudah je. Ini kena buat, ini jangan buat. Apa yang kena buat? Yang kena buat, yang pertama, seluruh AJK mesti ada dalam kotak pemikiran mereka, ini adalah amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh suka-suka mengabaikan masjid. Mesyuarat datang, lepas tu solat jemaah tak datang. Yang tak datang tu AJK sendiri. Itu bahaya. Sedangkan dia ada di kawasan. Kalau dia luar kawasan tak apa. Ini adalah amanah Allah, wajib ditunaikan. Sebab tu ketika kita dilantik,
Seandainya kita rasa kita ni jenis orang yang outstation, ke sana, maka kita tak ada ruang nak bagi di sini. Jawab elok-elok dengan cadangan itu. Cadangan ditolak, saya tak sanggup terima. Kenapa? Sebab saya tak dapat bagi waktu sedemikian rupa. Pertama, AJK kena rasa ini adalah amanah. Jangan jadi bendahari contohnya, hanya datang mesyuarat keuangan, lepas tu ceramah tak datang, masjid masa sembahyang jemaah pun tak datang. Ini bahaya. Jaga-jaga, itu persoalan paling awal. Ini perlu diingati. Yang nanti kita tengok perlu ditinggalkan. Yang kedua, dalam menjaga masjid, ikhlaskan diri kita lillahi ta'ala. Jangan buat kerana orang lain. Kita baca dalam hadis Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, ada orang mati syahid masuk neraka, patutnya masuk syurga. Ada orang ahli qari dan qari'ah mengaji Quran ni juara 3 tahun berturut-turut tapi masuk neraka. Ada orang derma, Masjid Al-Muhaimin bagi, Masjid Al-Ansariyah bagi, Masjid Al-Azim bagi, buka pusat tahfiz, last sekali masuk neraka. Kenapa? Ketika mereka dibangunkan, wahai syuhada, Allah tanya, apa yang kamu buat dengan keberanian, kehulubalangan dan kependekaran yang kami beri padamu? Maka syuhada kata, aku berjuang atas nama-Mu ya Allah, aku berperang dan akhirnya aku gugur di medan perang. Maka kata Allah Ta'ala kepada dia, kadzabta, kamu pembohong dan kamu berdusta. Ketika kamu keluar pergi berperang, kamu mengharapkan tentera rampasan harta, rampasan perang daripada pihak musuh. Kamu mengharapkan kemenangan menjadikan kamu daripada major naik ke lieutenant colonel hingga ke brigadier general contohnya. Kamu berharapkan semua perolehan dunia dan semua tu kamu dah dapat. Tuan-tuan tahu dalam hadis itu Allah campak di dalam neraka. Kenapa? Niatnya ia tak betul. Yang kedua, qari dan qari'ah. Ketika bangun nanti Allah tanya, wahai qari dan qari'ah, kami telah beri dan pinjamkan pada kalian kemahiran mengaji Al-Quran, suara sedap, belajar itu ini dan sebagainya. Apa kamu buat? Ya Allah, aku ajar manusia dengan Al-Quran sekian hanya kerana mencari redha-Mu. Aku masuk pertandingan Al-Quran begitu begini dan sebagainya. Allah katakan, daptar kamu pembohong. Ketika kamu belajar dan mengaji Al-Quran, kamu sekadar mau digelar seorang juara dan naik juara, dan kamu telah beroleh semua itu di dunia, lalu dia dijampak dalam neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, boleh buka dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi pun juga. Ya, baik. Yang ketiga, siapa? Dermawan. Wahai dermawan, kami beri pada kamu harta yang banyak melimpah ruah berbanding orang lain. Apa kamu buat? Aku guna harta bina masjid, aku guna harta sedekah ke pusat tahfiz, aku guna harta guna demi-Mu ya Allah. Allah katakan, kadzabta, kamu pembohong. Ketika kamu menderma, kamu mau nama kamu tertulis sebagai seorang dermawan, bagi jam besar tulis kat bawah telah didermakan oleh contohnya, maka kamu dah dapat dah. Akhirnya di akhirat Allah campak mereka dalam api neraka Jahannam. Kita ni kan syuhada pun bukan, ngaji Quran pun kejap-kejap celik, derma pun orang derma kita al-bakhil wal kedukutun. Tuan, jadi agak-agak macam mana gayanya kita begitu. Maka rosaknya kat mana? Rosaknya dekat niat. Jadi AJK bukan sekadar mengingatkan bahawa ini adalah amanah Allah, tetapi buatlah lillahi ta'ala. Baik, apa lagi yang disuruh? AJK Masjid hidupkan masjid dengan majlis ilmu. Majlis ilmu, ya. Majlis ilmu ni kita ada pengajian fokus yang perlu ada dalam pengajian. Yang pertama, pengajian akidah. Pengurusi kena cek ada tak ustaz mengajar kitab akidah.
memperkenalkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, isu tauhid. Itu satu. Kedua, pengajian ibadah, fiqh. Bagaimana corak solatnya, bagaimana kalau masuk solat jemaahnya, bagaimana begitu begini, itu pengajian fiqh, pengajian ibadah. Mesti ada orang mengajar fiqh atau mengajar ilmu hadis untuk pengajian fiqh. Okey, mesti. Kemudian yang ketiganya adalah pengajian akhlak, supaya kita semua ikut sunnah Nabi dengan akhlak mulia. Jangan kita pakai jubah masuk ke dalam masjid, tapi perangai kita itu macam orang pakai seluar pendek dekat tepi jalan sana. Jangan kita pakai jubah mari ke masjid, masuk dalam masjid, poket jubah kita tu ada udang garam sekotak. Benda tu haram. Jangan bawa masuk dalam rumah Allah Ta'ala. Kadang-kadang ni tuan-tuan, kita masuk dalam masjid, ini mata sendiri pernah tengok ni. Sampai kita tegur. Dia pakai pakaian biasa, handphone dia angkat keluar letak, tak apa. Tapi bawa keluar juga rokok, letak atas handphone. Dan kemudian dia solat. Ini rumah Allah. Rokok tu ijma' kata haram. Jadi jangan bawa benda haram masuk ke dalam masjid. Orang-orang muda, vape, sekali sedut tu, asap tutup kepala, tak kenal dia. Dan dia bawa masuk ke dalam masjid. Ini perkara yang sangat memalukan kalau kita ada jiwa agama di dalam hati sanubari kita. Di hospital, kita dilarang hisap rokok. Di pejabat, kita tak boleh hisap rokok. Di shopping mall, Melaka Central, kita tak boleh hisap rokok. Tiba-tiba AJK hisap rokok di masjid. Kena ke? Tak kena langsung. Jangan langsung hisap rokok dalam keliling panggung masjid ni. Kalau nak hisap rokok, pergi lalu. Jangan tunjuk. Tapi itulah kita pandang rumah Allah macam tak ada harga. Benda haram dihisap keliling. Sebab tu kalau kita pergi lebih dalam tuan-tuan, Allah Rabbi, inilah akhlaknya. Jadi sebab tu pengajian akidah, pengajian fiqh, pengajian hadis berhubung dengan fiqh, dan pengajian akhlak. Dan mau tak mau kena ada pengajian Al-Quran dewasa. Orang perempuan alhamdulillah mengaji Quran. Daripada ada gigi sampai tak ada gigi belajar Quran. Bila kita tanya orang perempuan nun mati jumpa ni, dia jawab ini ikhfa ustaz, dengung dua harakat. Ini mad lazim kalimi musaqqal. Ini mad arid disukun. Orang perempuan boleh jawab. Cuba tanya laki dia, bang, nun mati jumpa ini, nun mati jumpa ini, nun mati jumpa ni, mati terus laki dia. Jadi kena belajar. Kita di masjid paling tidak buat satu kelas. Orang datang tak datang tu bukan perkara. Buat satu kelas. Cuma mengajar orang dewasa, jangan mengajar macam orang muda. Sebab memori kita ni tinggal berapa gig je. Tak banyak dah. 1-2 gig je. Jadi ngajar tak payah. Nun mati. Nun mati apa? Dia tu pun asma dekat nak mati dah. Tak perlu. Yang perlu ajar membaca dan menyebut dengan betul. Jumpa nun mati, tak ada batu nisan, dengung. Jumpa nun mati, ada batu nisan, izhar, jangan dengung. Jumpa 99, dengung. Jumpa 69, jangan dengung. Ini kita berdengung sepanjang tahun. Pelik. Jadi belajarlah sikit. Kita orang lelaki terutama AJK. Kena ya. Jadi dalam hal ilmu itu, itulah lebih kurang pengurusi kena main peranan, kena pastikan adanya pengajian. Tuan-tuan pengurusi kata ustaz, macam-macam kami buat ustaz, tak ada orang datang. Allah bukan nak tengok kejayaan awak buat. Allah nak tengok awak buat ke tidak. Pahala awak di sisi Allah, pahalanya besar. Tak payah risau ustaz, kami buat ceramah tak ada. Last kali kami tak buat. Itu yang tak betul tu. Buat aja. Buat banner besar-besar. Masuk dalam Facebook, buat marketing bagi kemas-kemas. Tak laku juga. Buat makan banyak-banyak.
Ya, sebahagian daripada jalan dakwah, kalau kita pergi muzakarah ilmu dengan para alim ulama, maka sebahagian daripada muzakarah untuk mendakwah orang datang ke masjid adalah menyediakan hadiah. Ya, ini seumpama beri makan. Sudah selesai. InsyaAllah hari ini makan ke tidak? Betul, ada. Alhamdulillah. Baik. Juga memahami ya, AJK kena faham apa fungsi masjid. AJK kena faham. Satu, pusat penyuburan kerohanian ni. Nak betulkan ni. Nak betulkan hati. Ya. Bila mana kita keluar daripada rumah datang ke sini, maksudnya hati kita sedang terbuka melakukan ketaatan kepada Allah. So masjid suburkan hati. Justru apabila kita nak galakkan ibadat, solat berjemaah, tambah kita orang lelaki. Solat kita bukan di rumah tuan-tuan. Solat fardu kita di masjid. Itu aja. Usahalah. Tak sempat singgah sini, singgah sana. Tak sempat singgah sana, singgah sana. Janji solat berjamaah. Nabi dalam hidup dia, solat berjamaah ditekan dan ditekan. Sangat mustahab, digalakkan. Ya, solat berjamaah di masjid bagi kita orang lelaki. Nabi tak dapat solat di masjid hanya ketika akhir hayatnya, lebih kurang hampir 3 hari. Dalam riwayat menyebut lebih kurang 14 kali solat. Masa tu ingat tak, dia Nabi bagi tahu dengan Aisyah, wahai Aisyah, beritahu ayahmu jadi imam solat. Itu kan. Masa itulah Abu Bakar ganti Nabi SAW. Waktu bila? Waktu Nabi 3 hari sebelum dia wafat. Okay. Kita alhamdulillah sihat walafiat, tapi tak nak. Bila datang ke masjid, tuan-tuan, kita AJK satu perkara. Kita ni tugasan kita orang lelaki. Datang saja ke masjid, tempat paling mulia sekali adalah saf paling hadapan bagi orang lelaki. Ini kita sampai ketua duduk belakang tak rasa apa-apa. Pelik. Nabi kata solat di saf yang pertama, kalau kamu sedar akan kebaikan dan fadilah dan ganjaran, kamu akan datang mendudukinya walaupun dalam keadaan merangkak-rangkak. Itu tawaran daripada Allah Ta'ala. Jadi orang lelaki semau mungkin subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tak mampu subuh, zuhur, asar, isya. Kerana maghrib waktunya singkat, maghrib kita selalu jam atas jalan raya. Tak mampu subuh, asar, isya. Ini paling besar ni. Salat asar disaksikan oleh malaikat. Salat isya, man sallal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Siapa solat isya berjamaah kemudian balik tidur, maka dia sudah dapat pahala qiyamul lail separuh malam. Wa man shalla subh fi jama'ah, siapa solat subuh berjamaah, maka dia dapat pahala qiyamul lail sepanjang malam. Tak mampu juga buat dua, al-awwalu wa akhiru, subuh berjamaah dan isyak berjamaah, tanda syukur kepada Allah Ta'ala. Kita tak mau jadi hamba yang bila dah tak ada duit solat duha, subuh tak solat. Nabi buat solat duha 8 rakaat. Kita buat solat duha 28 rakaat. Itu tanda tak ada duit sangat dah tu. Besok dah ada duit, nyombong 2 rakaat pun tak buat. Saya sebut kita tuan-tuan, termasuklah saya juga. Jom kita baiki diri kita untuk memahami fungsi sebenar masjid. Baik. Kemudian seterusnya dalam masjid ni tuan-tuan, pertama penyuburan kerohanian tadi itu solat jemaah. Solat jemaah, wahai makmum, bawa diri kamu sebagai makmum. Jangan awak baca sampai imam putus asa. Ada juga makmum gitu. Imam pun terkejut, siapa tu imam ni? Ya. Dia angkat takbir itu menakutkan. Allahu Akbar. Kita yang duduk 5 orang jauh daripada dia, dengar bacaan dia.
Ini semua apa? Gangguan syaitan pada diri dia. Sepatutnya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Udah gitu je. Ini kan ada orang solat bunyi gitu. Break angin. Tak tahu je, pelik dan ajaib. Bawa diri kita tu sebagai makmum, imam bawa diri dia sebagai imam. Itu aja. Selesai urusannya. Ketika solat. Dan zikir di masjid. Tu zikir kita sebut tadi tu. Allahu Akbar. Dan zikir itu imam didik kita. Bila imam sakit perut, katakan dia tak sempat nak zikir, kita sambunglah diri kita sendiri. Ini mentang-mentang imam bangun, kita pun berhenti zikir. Tak boleh. Imam diadakan untuk memberi contoh. Doa terutamanya. Imam baca doa apa yang dia nak. Jadi kalau tak ada apa yang kita nak dalam doa dia, kita kena doa lah. Ini ngarap tu imam baca. Tak boleh, kita kena baca sendiri. Itu lebih utama. Kan? Imam tak ada masalah. Bini 3. Tu kata imam bini 3. Betul. Bini 3 tak ada masalah. Kita bini 1 pun banyak masalah. Jadi kita kena baca doa lah. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammin bil khair. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Doa. Moga-moga Allah bagi. Baik, baca Quran dalam masjid boleh? Boleh. Tapi yang terbaik baca Quran adalah dalam rumah. Nabi kata jangan jadikan rumah kalian itu umpama kuburan. Tidak dibaca Quran. Kita pula atas kubur rajin baca Quran. Di rumah tak nak baca. Itu jadi masalah kita. Hakikatnya adalah baca Al-Quran yang paling baik di dalam rumah. Di masjid boleh tak? Boleh, tapi ada syaratnya. Nabi pernah tegur orang baca Quran dalam masjid dengan suara yang kuat sehingga orang yang iktikaf itu terganggu. Tak boleh. Angkat ni duduk ni bukan main ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Orang solat sunat, orang zikrullah, itu mengganggu sebenarnya. Jadi bawa diri dengan adanya ilmu. Seterusnya, apa yang EJK perlu buat? Menjadikan masjid keampuhan, kesatuan ummah. Bila datang sini, duduk berdiri dalam solat jemaah rapat-rapat, maka Allah cantumkan rasa kasih sayang di antara satu sama lain. Allah buang perasaan benci membenci, hasad dengki di antara satu sama lain. Sebab itu Nabi ketika jadi imam, Nabi sebelum mengangkat takbir, Nabi pandang ke arah makmumnya. Pertama Nabi tengok makmum Allah yang ada pun bakal jenazah. Tu kan. Belah kiri geng kencing manis, sebelah tengah ini geng gaun, udah sebelah sini darah tinggi, perempuan semuanya asma, spray. Maka Nabi kata, wahai imam, mudahkan bacaanmu, ringkaskan bacaanmu. Jangan, bila kamu solat sendirian, maka bacalah panjang mana je yang kamu suka. Itu. Begitu keadaannya. Maka pandang dulu. Pandang tu kenapa? Nabi memandang dan supaya rapat kita berada di dalam solat. Solat di masjid tak boleh rapat sehingga tak selesa. Tak boleh. Rapat ni kan kita kena, kalau ikut je, jari kaki kita, jari kelingking kaki itu kena sentuh jari kelingking orang lain. So kita gerak bagi sentuh. Tapi kalau bila kita gerak, dia tarik. Kita gerak lagi, dia tarik. Bila kita gerak itu tanda dia tak suka, maka jangan buat. Guna kaedah yang kedua dalam hadis, sentuh tangannya, lengan, udah berdiri macam tu cukup memadai. Kata Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari, jangan rapat sehingga mengganggu orang solat. Orang nak angkat takbir pun tak
tak boleh. Sebab yang sebelah sini beratnya besar, di sini besar, dia kecil. Tak boleh. Nah, begitu. Maksudnya perlu ada ilmu dalam penetapan solat jamaah, dan juga kesatuan ummah ini dibina di masjid bermula dengan hablum minallah, hubungan dengan Allah. Siapa-siapa yang datang ke sini hablum minallah, hubungan dia dengan Allah kuat, insya-Allah dia tak ada hubungan dengan masalah dengan hubungan manusia. InsyaAllah kalau dia buat dengan ikhlas dan amanah. Tapi kalau dia sering datang ke sini, tapi dia sering masih ada masalah dengan manusia, bermaksud dia kena cek keikhlasan ketika dia datang. Satu, bermaksud dia kena cek ilmu dia, datang sini ikut sunnah ke tidak. Maka itu harus dibetulkan kalau kita ada gangguan hubungan sesama manusia. Dan menjadikan tempat ini, yakni masjid, sebagai tempat yang penuh dengan ketenangan. Kita masuk ke masjid, tidak ada suara-suara yang diperdengarkan menggunakan mikrofon di dalam. Ketika masuk ke dalam masjid untuk solat tahiyatul masjid dan zikrullah, kadang-kadang masalah kita tentang, kalau ikut sunnah Nabi, Tuan Imam, masjid kita azan berapa kali subuh? Sekali. Ceroy. Sunnah Nabi, pengurusi dan AJK, buatlah sunnah Nabi ketika awak diberi amanah, sebab memulakan sunnah Nabi besar pahalanya. Awak mula dan lepas tu dah tentu dapat pahala. Esok awak mati, orang lain ikut sampai sungai yang mengalir tak pernah putus. Azan subuh sunnahnya 2 kali. Azan pertama dilaungkan oleh Abu Mahzurah. Azan kedua dilaungkan oleh Bilal bin Rabah. Azan yang pertama, katalah kita masuk 5.50, pukul 5 azan sekali. Atau paling tidak setengah jam. Kerana 5.20 macam tu azan sekali. Azan itu jangan sebut as-salatu khairun minan naum, takut orang kampung sembahyang. Itu kena faham juga lah. Kan? Kenapa azan pukul 5 tu perlu? Azan itu mengejutkan orang yang untuk tahajud di akhir waktu. Azan itu juga menyuruh orang tahajud yang awal berhenti, nanti awak penat. Azan itu juga memberi ruang kepada kita pasangan suami isteri yang malam tadi sempat mandi junub. Azan itu juga membangunkan mereka untuk bersahur, mau solat, mau puasa sunat. Itu sebenarnya. Kan? Bukan datang dan kemudian pasang ayat Quran kuat-kuat dekat luar tu, bukan sebenarnya. Nabi tak ajar gitu. Nabi suruh azan. Azan ni 2 minit aja, dia tak ganggu pun. 1 kali. Nanti masuk waktu baru as-salatu khairun minan naum. Ketika azan, waktu as-salat, panjangkan sikit, lantunkan suara. Jangan panjangkan pada naum. As-salatu khairun minan naum. Solat lebih baik dari tidur. Tu Bilal pun azan pejam mata, dia pun tidur. Tak. Solat tu kalimah panggilan, seruan. As-salatu khairun minan naum. Oh bocor, baru terkejut. Ini naum, chalo bete, chalo karte. Dah. Jadi kita ni bangunkan masyarakat supaya masyarakat jadi tenang di dalam rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau kita belajar, ada AJK datang pukul 5 pagi, dia tak azan, tapi dia on zikir dan mengaji Quran di speaker luar. Sedangkan sebelah rumah dia ada anak-anak kecil yang kembung perut semalam tak boleh tidur, baru nak lena. Nah, betul-betul tentang bising.
Sedangkan sebelah masjid sebelah sini ada orang tua baru habis tahajud tak boleh tidur, baru nak lelap mata. Tapi kita dah mula ganggu dia. Tak, dalam Islam tak macam tu. Dalam Islam yang perlu adalah azan 2 kali sebagai peringatan aja. Kau datang tak datang tu bukan urusan kita. Yang paling penting kita ikut sunnah Nabi SAW. Baik, okey, baik. Itu yang disuruh buat. Tapi yang dilarang buat, AJK bagi perhatian, elakkan masjid menjadi tempat fitnah terbesar dalam sejarah kehidupan. Jangan ada tempat fitnah budaya, suka ada grup A, grup B. Geng ni tak suka, geng ni menang, geng ni tak suka, geng ni menang. Maksudnya masjid, politik, parti di luar dibawa masuk ke dalam masjid. Sebab tu bila kita pergi muzakarah ilmu, perkara paling awal disebut ketika masuk masjid, jangan pakai baju yang bertulis mewakili parti awak. Sebab di masjid tak ada parti. Politik ya, kerana itu pentadbiran. Tapi jangan bawa tulisan parti dan memecah belah di dalam masjid. Ketaksuban parti hari ini membuatkan kita berpecah belah. Ketaksuban ini mudah menerakakan orang. Agak kita tak sealiran dia, neraka. Dia seorang je ahli syurga. Ni, masjid bukan tempat dia. Nabi SAW datang pada kalangan orang Mekah dan orang Madinah yang datang daripada kepelbagaian juzuk bangsa, dan kalimah dia adalah mudah je. Siapa yang menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, ini tempat yang dia layak datang, dia layak istirahat, dia layak beribadah, biarpun parti apa yang dia ada. Tak boleh pandai-pandai kita mengatakan begitu, kita mengatakan ini, selagi padanya ada kalimah syahadah dan kalimah thayyibah. Ini buang masalah fitnah memfitnah. Hari ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok dalam TikTok, contohlah video saya yang dia orang potong jadi 1 minit tu kan, orang yang komen dekat bawah tu, dia hentam ustaz dengan ustazah ni, hentam ulama ni, dia punya komen, netizen, orang awam komen macam dia ketua mufti di bawah diri dia. Sedangkan bila kita tengok gambar dia, Allah cerdik rupanya. Bila dia komen, terang-terang bodoh. Jadi jangan cerita kebodohan kita pada orang lain yang kita tak ada ilmu. Diam aja. Orang tanya any comment, no comment. Iya, selamat daripada masuk neraka. Itu yang paling mudah. Jangan elak daripada fitnah. So, apa yang AJK boleh main peranan? Tidak ada siapa-siapa yang nak buat urusan parti di dalam masjid. No. Siapa-siapa yang datang dengan pakaian parti tak boleh. Tapi kalau dia datang kerana urusan politik, boleh. Kerana urusan politik itu adalah urusan mentadbir negara, dunia dan agama. Politik dan parti itu adalah dua benda yang sangat-sangat berbeza. Itu kena jaga. Pastikan datang masjid, jangan pakai baju, kita lah AJK cawangan contohnya. Kita lah begini, no. Dalam agama tidak boleh ke masjid begitu. Yang kedua, hindarkan pergaduhan dan pertelingkahan, bawa ketenangan dan kedamaian di dalam masjid. Walaupun dia bergaduh mana-mana je lah, jangan bawa dan bergaduh pula di masjid. Bukan. Ini harus. Kenapa? Sebab terjadi merata-rata. Tuan-tuan, kami penceramah yang berjalan satu Malaysia. Ya, saya berjalan satu Malaysia. Habis saja sini, ini saya 4-5 hari di Melaka, balik je nanti terus pergi ke Pahang pula. Ya, berata-rata lah. Sebelum hari tu, sebelum datang sini, saya ke Slim River, ke Perak. Jadi bila jumpa orang yang ramai dan kita nampak, tuan-tuan jangan terkejut. Dalam masjid ketika mesyuarat agung pemilihan, masa mesyuarat agung pembentangan, orang tak datang. Kau buatlah ayam goreng ke apa ke. Tapi bahasa mesyuarat agung pemilihan, bergaduh sampai bersiku-siku dalam masjid.
Kesian tengoknya. Maka jangan buat benda macam ni. Masjid bukan tempat bertelingkah. Hindarkan daripada tempat bergaduh. Pengurusi masjid nampak saja ada ciri-ciri pergaduhan, halau keluar daripada masjid dengan kuasa yang dia ada. Pergi dekat luar dulu, bincang bagi elok. Kalau nak masuk dalam masjid, dalam keadaan yang damai dan adab sopan dalam rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, pihak masjid elakkan daripada ada unsur puak dan kepartian. Ini disebut begitu jelas. Tuan-tuan tahu siapa yang tulis benda ni? Dr. Zulkifli Al-Bakri, bekas Menteri Agama dan Mufti Wilayah dulu. Seorang ilmuwan Islam terhebat di Malaysia dan di dunia. Dan seseorang yang tidak nampak macam berat sebelah mana-mana. Dia ilmuwan. Dan dia kata bahawa sesungguhnya ciri-ciri puak dan unsur kepatian banyak memecah belahkan. Contoh, satu masjid tiba-tiba diuruskan oleh mereka-mereka yang pangkah satu parti. Maka bila dia ambil alih saja, pengajian ustaz-ustaz yang tak sama dengan dia tu, dia berhentikan semua. Dan dia panggil ustaz-ustaz yang kena dengan dia saja. Tunggulah awak dalam kubur besok. Soalan bukan nakir tu pun tak larat jawab, tapi awak bawa unsur hawa nafsu kepatian masuk dalam masjid. Saya sendiri pernah kena. Bila kita duduk mengaji ni, bertahun-tahun dah baca kitab, dan sebulan dapat 2 kali tempat tu. Biasanya orang tak dapat 2 kali tempat tu. Masjid yang sangat besar. Dan di dalam ceramah sepanjang pengajian masjid itu, kuliah saya lah yang paling ramai sekali. Dan apabila satu-satu negeri jatuh daripada pemerintahan ni, jatuh kepada pemerintahan yang satu lagi, maka AJK Masjid kemudian ada pula tu pemilihan baru. Maka adalah ciri-ciri kepatian masuk, dan kemudian dia hantar surat pemberhentian kepada kami. Mulai daripada hari ini, kami AJK baru dengan ini memohon untuk buat jadual baru, dan ustaz tidak disenaraikan dalam senarai kami. Ada macam tu. Sedangkan sepatutnya AJK Masjid, bila dia nampak benda tu baik, apa perlu dia buat? Terus dan buat bagi jadi lebih cantik. Ini unsur kepatian sangat-sangat buruk. Di luar tak ada masalah, awak boleh pilih parti apa pun tak ada masalah. Hari ini sangat-sangat takut. Dan jangan bawa unsur parti itu sehingga parti ni saja yang masuk syurga, orang lain semua akan masuk neraka. Ini pun jahat. Sebab syurga dan neraka adalah hak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dalam hadis, man akhirul kalam mukhlisin la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang ada padanya kalimah la ilaha illallah, maka dia masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, minta maaf sebab saya tak boleh bila tengah ceramah ada orang cakap dan berbual, dia ganggu. Minta maaf. Okay, dalam majlis ilmu jangan sembang. Kalau nak sembang, minta diri dan keluar. Sebab majlis ilmu adalah majlis cinta Allah dan cinta Rasul. Dan dia letakkan sayap para malaikat. Kalau kita tak rasa juga something wrong, ada tak kena dengan hati sanubari kita. InsyaAllah. Baik. Jadi yang seterusnya, apa yang jangan dalam masjid ni, jangan merasakan masjid dan pentadbiran ni kita yang punya dan mak bapak kita yang punya. AJK Masjid harus menerima teguran daripada para jemaah, terutama jemaah-jemaah kita ni ada yang profesor, ada yang PhD, ada yang doktor, ada yang ustaz, ada yang mahir dalam pengalaman dan sebagainya. Bila mereka bagi cadangan, dan seandainya cadangan itu baik bagi ummah, tapi kita je rasa tak seronok, maka terimalah, belajar menolak hawa nafsu tapi menerima cadangan-cadangan. Ini sangat penting dan hati-hati. Dalam bab ni telah dibincangkan dalam muzakarah ilmu dengan banyak. Apa dia? Bab harta milik masjid dan duit derma milik masjid. AJK jangan bakhil untuk mengeluarkan duit masjid untuk bayar kepada penceramah,
untuk sediakan makan kepada masyarakat, untuk sedekah kepada fakir miskin, keliling ahli qaryah kita dan sebagainya. Jangan bakhil. Jangan anggap duit derma itu macam duit mak dan bapak kita. Duit yang orang derma bukan orang nak simpan. Dia nak tengok AJK buat program. Kalau dia nak simpan, dia hantar di CIMB dan Maybank. Itu tempat simpanan. Tapi di sini tempat simpanan akhirat. Bagi guna Allah simpan. Bagi guna Allah simpan. Tuan-tuan, sedihnya saya bila melihat ada sebahagian masjid duit dalam akaun ada 1.8 juta. 1.8 juta. Orang tu bagi duit suruh buat program ni 1 tahun dah. Yang bagi boleh naik sampai 1.8 juta, dia bagi duit tu besar dan dia suruh buat program, akhirnya dia mati. AJK tak buat dulu program tu. Esok AJK kau jawablah berapa banyak soalan muka dan nakir. Jadi jangan rasa duit tu duit kita, bukan. Pengurusi dengan bendahari, ini tak boleh ni, ini tak boleh ni, ini habis apa yang boleh. Sebab tu kita kata masjid adalah kesatuan umat. Tempat dipanggil dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Islamic One Stop Center. Datang je, apa masalah datang? Orang miskin datang. Kita hari tu PKP, semua masjid buat apa? Food bank. Sekarang food pun tak ada, bank pun tak ada. Berhenti sekejap itu je. Sedangkan orang miskin ini beramai. Duit masjid disimpan. Dengan penceramah al-bakhilun wal qadukutun. Dia kata penceramah tak boleh guna duit banyak-banyak, dia kata gitu. Gitu. Penceramah yang datang bagi ilmu besar kepada mereka tidak dinilai dengan baik. Kami masjid tak ada duit. Tengok-tengok dalam bank 1.8 juta. Rupanya ada AJK yang cerdik sikit, pergi tegur lah dalam mesyuarat. Tapi rupa-rupanya pengurusi ini menganggap masjid tu rumah dia sendiri. Maka hati-hatilah. Takut. Saat tadi saya katakan, jaga rumah Allah pahalanya besar. Tapi takut-takut bila kita jaga rumah Allah, dosanya besar. Dalam bab ini saya kempen merata-rata, tuan-tuan, macam mana AJK Masjid kena buat program yang tak buat. Apa program yang tak buat? Program ziarah dari rumah ke rumah ahli qaryahnya. Ini langsung AJK Masjid dan surau tak buat. Orang pun tak kenal dia, sedangkan dia wakil daripada rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW urusan pertama sekali selepas Masjid Quba dibina, lepas bagi salam, lepas zikrullah, mereka bertebaran pergi ke rumah jiran-jiran. Itu baru sifat yang sebenar, mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang tuan-tuan perlu buat dengan masjid yang semuda 3 tahun dan masih cantik? Kenapa orang tak datang ramai? Maka jangan salahkan orang dulu. Buat dulu seperti Nabi ajar. Apa yang Nabi ajar? Baik, pengurusi, bendahari, siang hari pergi Speedmart ke, pergi Giant ke, pergi mana, pergi buah tangan. Satu plastik macam food bank punya bahan tu, kan ya, bubuh dalam tu macam kita duk bagi tiap-tiap bulan Ramadan tu, kan ya, bagi. Apa yang pertama isi? Beras Faizah Taj Mahal. Jangan beli Taj Murah. Taj Mahal. Bubuh kopi, bubuh gula, bubuh susu, bubuh tepung, bubuh garam, bubuh apalah keperluan dapur. Dan kemudian buat satu surat saiz A4 paper, tulis nombor telefon AJK Masjid, bahagian pengurusan jenazah, pejabat masjid dan sebagainya. Sebelah sana, bahagian atas buat peringatan-peringatan maksud hadis, solat jemaah dan sebagainya. Sebelah bawah buat jadual pengajian masjid. Kita pergi ziarah tu masa bagi yang zahir, bagi juga yang selain ini maklumat masjid. Kita buat, itu paling penting kita buat. Apa tuan-tuan? Baik. Rumah siapa yang kita nak pergi dulu?
Rumah yang pertama yang kita kena pergi dulu adalah rumah jiran-jiran kita yang kita jumpa dia di tepi jalan, jumpa di padang mainan, jumpa di rumah kenduri, jumpa di pasar pagi dan pasar malam. Tapi selama kita jadi EJK, kita tak pernah jumpa dia di masjid. Jadi orang pertama yang perlu kita ziarah adalah orang kampung kita yang tak pernah datang masjid atau jauh daripada masjid, melainkan solat hari raya baru datang. Inilah rumah pertama, itu baru dakwah Nabi. Rumah EJK tak payah pergi sebab dah banyak bungkus. Contoh. Maka pergi. Ini masa pergi jangan bawa diri itu besar penuh. Tak payah pakai jubah masa pergi ziarah orang kampung. Pakai je baju bola, seluar track bottom, pergi je berbasikal, pergi gitu kan. Geng-geng basikal yang dah berumur-umur ni pergi ziarah. EJK masjid tadi tu pergi ziarah, bawa buah tangan. Sampai rumah, Assalamualaikum, bagi salam. Ni ada sikit buah tangan. Dari mana? Kami wakil masjid, EJK masjid. Saja nak kenal-kenal ziarah, Nabi suruh ziarah. Cukup. Bagi buah tangan. Ni ada jadual pengajian, datanglah ke masjid. Moga Allah rahmati kita. Dah, selesai. Tak payah masuk ke rumah. Jangan tanya pula, teh tarik tak ada. Tak payah, jangan. Dan jangan pula pergi dalam keadaan sombong. Ada kadang-kadang EJK pun sombong. Dia pergi rumah orang, tak pergi ke masjid ni. Apa dia buat? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Siap baca khutbah, kau nak kena pelangkong. Kaedah Nabi begitu tuan-tuan. Ustaz, saya dah pergi 6 kali Ustaz bagi bantuan rumah dia, tak datang-datang masjid. Apa hukumnya? Hukumnya Allah bukan nak tengok kejayaan awak dia datang, tapi Allah nak tengok awak buat ke tidak. Pahala awak selesai. Itu rumah yang pertama. Rumah yang kedua, pergi. Rumah siapa? Rumah orang yang dulunya ada di masjid, sekarang tak ada. Tak tahu dia kecil hati dengan EJK ke? Kecil hati. Kadang EJK pun mulut boleh tahan. Mengata ke orang pun kuat juga. Kadang marah dengan budak-budak tu, sampai budak tu rasa gerun nak datang masjid. Lupa dia tu pun garut masa marah. Kau tegur elok pelan-pelan lah. Ni rumah Allah Ta'ala, bukan rumah awak. EJK kena ingat, ni bukan tempat saya. Saya dipinjamkan untuk cari rezeki di sini, rezeki dunia dan akhirat. Maka bawa diri dengan betul. Jadi itu kaedahnya. Sepatutnya begitu. Cari rumah orang yang tak datang masjid. Cari rumah orang yang dulu datang masjid, sekarang tak ada. Pergi ziarah. Mungkin tantah sakit, tantah kena stroke, tantah kena kanser. Mana ada orang pergi cari? Malu kita dengan orang bukan Islam, terutama pendakwah Kristian. Dia orang kuat. Kita EJK masjid, apa yang kita boleh buat? Lepas ceramah kita makan. Lebih teruk lagi pula, kita jemaah ustaz dengan EJK kambing goreng, jemaah bihun goreng tercekik. Hati-hati. Sepatutnya apa yang jemaah makan, itulah yang EJK makan. Kalau awak makan lebih hasil daripada duit masjid, jawab awak dalam kubur nanti. Hati-hati, jangan salah guna hak derma orang ramai. Kesian kadang-kadang masjid buat je bajet besar-besar sikit bagi makannya jemaah. Tak apa, biar je. Sebab apa? Nabi kata kaedah menghadirkan kasih sayang adalah bertukar-tukar hadiah. Maksudnya bila datang ragi, insya-Allah kemenangan besar. Ya, baik. Jadi jangan jadikan masjid ini tempat kita atau tempat empunya mak dan bapak kita, tak boleh. Jangan ni bab dia. Jangan membiarkan ada ceramah yang unsur fitnah, maki hamun orang. Jangan. Cecah individu, maki hamun individu, tak boleh dalam agama, tak boleh. Kalau awak tak berkenan dengan seseorang kerana masalah dia, wajib berdepan empat mata dengan dia. Kalau rasa tak puas hati, hantar WhatsApp personal dengan dia, bukan tegur di dalam grup
grup masjid. Bukan. Tahu dah dia parking tu parking tak betul, kita tahu kawan kita, ambil gambar, hantar kepada dia. Buat apa masuk dalam grup masjid? Itu seumpama mau membuka keaiban orang lain. Itu manusia. Ada yang ikhlas dan ada yang nampak jelas tidak ikhlas. Maka jangan ada unsur kesombongan, celaan, maki hamun. Kalau ada penceramah yang sedemikian rupa, stop. Jangan jemput. Jangan jemput dah. Selain daripada dia mengajar Al-Quran, mengajar hadis Nabi, mengajar tentang kedamaian, mengajar tentang belajar kebaikan, udah. Jangan bila dia datang, jangan ikut puak ni, ikutlah di sini. Jangan buat begini. Itu je, hati. Kenapa? Sebab Islam sampai mati dan sampai hari kiamat, mereka itu adalah ukhuwah, ya, bersaudara sampai bila-bila. Jadi dalam hal ini pihak masjid harus meletakkan satu-satu akta dan undang-undang agar penceramah itu beradab ketika berada dalam masjid, jangan bawa fitnah dan pecah belah. Jadi itu sahaja, lebih kurang. Kalau kita rasa nak buat, mula yang macam tadi, ziarah dulu. Ziarah orang yang tak pernah datang masjid, nombor satu. Ulang ziarah. Kemudian ziarah orang yang dulu pernah datang masjid, kemudian sekarang dah tak ada, tak tahu entah dia sakit atau entah dia kecil hati. Kena tegur dengan pihak masjid, dia tu umur 70, awak tegur dia macam umur 7 tahun. Malulah dia, kan? Dan yang ketiga, ziarah rumah orang miskin, orang yang perlukan bantuan, ibu tunggal, ibu yang kena tinggal, ibu yang hampir meninggal. Pergi je lah, bantu. Kalaulah ini sunnah Nabi yang kita buat sempena Maulidur Rasul ni, maka kemenangan besar bagi kita, tuan-tuan. Itu habis bab tu. Jadi khulasah dan kesimpulan kita, saya difahamkan lepas ni tuan-tuan buat ada ceramah juga lepas ni. Baik, khulasah dan kesimpulan kita, cara untuk berubah orang lelaki, tenang-tenang aja belajar menyempurnakan solat jamaah. Yang lain Allah akan uruskan kehidupan kita. Jaga solat jamaah, datang penuhkan saf hadapan. Awak nak pakai jubah boleh, tak pakai jubah pun tak apa, sebab Abu Jahal pun pakai jubah. Kau jangan bangga sangat jubah yang awak pakai tu. Ya, kalau pakai ni, kalau pakai bawa akhlak jadi elok, tak apa. Kan ya, jangan kita pakai lebih teruk daripada Abu Jahal. Nak pakai baju Melayu boleh, nak pakai t-shirt boleh, nak pakai kemeja boleh, asalkan pakaian. Di masjid tak ada pakaian seragam, tak ada jersey. Datang tutup aurat, sudah selesai. Seboleh mungkin elak daripada pakaian yang menulis sesuatu di bahagian belakang yang mengganggu jemaah lain. Itu aja. Kita solat ni Allahu Akbar, kursi surau rupanya ada tulis belakang tu kursi surau. Itu tak boleh. Orang perempuan elak daripada pakai telekung yang rupa-rupa. Kita Allahu Akbar, tengok dia rupa-rupa, cantik juga telekung dia. Hilangnya khusyuk orang lain kerana fizikal kita tu yang tak sepatut buat, maka kita nanggung dosa. Itu cara orang lelaki masuk syurga. Mau berubah menjadi baik, jaga solat jemaah, pelan-pelan berubah ketika bermula dengan solat jemaah, insya-Allah. Orang perempuan jaga 4 perkara kata Nabi dalam riwayat Imam Muslim. Pertama, jaga solat fardu. Solat sunat, orang perempuan tak sempat. Menyapu, patah menyapu, beli, menyapu lagi. Begitu orang perempuan. Yang kedua, puasa fardu. Puasa Ramadan. Puasa sunat, masak rasa, kenyang dengan rasa je. Yang ketiga, jaga maruah dan aurat diri dengan baik. Kalau badan awak tu memang saiz dia triple XL, jangan pakai baju saiz S. Berketul-ketul badannya, udah macam orang angkat berat. Dan yang keempat, taat pada suami. Dalam bab taat pada suami, Nabi kata ahli syurga bagi seorang wanita adalah apabila dipandang oleh suamimu, maka menyenangkan hati. Bila suami bangun tidur kan, tengok isteri, Allah mujhe tumse muhabbat.
Ya Allah, gitu. Sungguh, jangan bila suami tengok je muka awak, serangan jantung. Itu kan. Jadi orang perempuan nak masuk syurga, tak payah datang masjid pun. Bukan, orang perempuan solat di rumah lebih utama. Tapi bila ada pengajian, datanglah. Bila ada ceramah, datanglah. Tambah-tambah bila ada makan, lagi datang. Masa datang, kan perempuan bawa beg. Bawa sekali plastik yang getah. Boleh bungkus. Allah Rabbi. Bab bungkus ni, ini pun dah ada dalam muzakarah ilmu Islam. Haram kita bungkus makanan masjid. Sebelum makan, bungkus tu bukan untuk kita. Untuk anak cucu jiran kita pun kita bungkus sekali. Dah, masjid buat makanan untuk orang hadir ke masjid. Awak belum apa-apa dah bungkus, simpan dalam Myvi. Myvi kan king. Tu kan, Myvi kan king. Udahlah bungkus untuk bini dia 3 macam tu Imam. Bawa balik bini 3, anak cucu berbelas-belas, semua buku-buku letak. Kemudian datang balik makan, ulang 3 kali pula tu. Bungkus boleh, asasnya tak boleh. Bila boleh? Bila pengurusi kata, ni makanan banyak ni, tuan-tuan tambah. Kalau ni lebih-lebih ni siapa nak makan, maka lepas ni bungkus. Itu boleh. Sebab tu orang perempuan cerdik, dia orang datang bawa beg, dalam tu ada plastik dengan getah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ayah dan ibu kami ya Allah. Dosa pasangan hidup kami ya Allah. Dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman sepengajian kami ya Allah. Umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami mengingatimu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami bersyukur padamu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami memperbaiki amal ibadah terhadapmu ya Allah. Ya Allah, bantu kami dalam kami menguruskan masjidmu ya Allah. Ya Allah, ampuni mereka yang bersedekah di pagi duha ini ya Allah. Jadikan sedekah mereka penghubung jalan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah mereka binting daripada api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, rahmati qaryah kami ya Allah. Berkati qaryah kami ya Allah. Lindungi qaryah kami dari musibah dan bala bencana ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.